Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton yang sedang beristirahat bersama keluarga tersayang. Bertemu kembali dalam program Lensa Global yang akan membawakan anda perkembangan semasa dan terkini yang berlaku di seluruh pelosok dunia. Sekurang-kurangnya 19 orang maut dalam insiden sebuah pesawat Precision Air terhempas ke dalam Tasik Victoria ketika cuba mendarat di lapangan terbang Tanzania pada Ahad. Menurut syarikat penerbangan itu, pesawat PW494 berkenaan membawa seramai 39 penumpang meliputi seorang bayi serta 4 kru termasuk juruterbang. Punca kejadian belum dikenal pasti, namun Badan Penyiaran Tanzania Broadcasting Corporation atau TBC melaporkan insiden berlaku ketika ribut dan hujan lebat. Seorang saksi memberitahu TBC pesawat itu dilihat terbang dalam keadaan tidak stabil dalam cuaca buruk ketika menghampiri lapangan terbang berkenaan sebelum terhempas ke dalam tasik. Sementara itu, pihak berkuasa Tanzania pada Selasa memaklumkan serpihan pesawat yang terhempas ke dalam Tasik Victoria selesai dikeluarkan, yang mana nahas itu disifatkan kemalangan maut udara paling buruk dalam tempoh beberapa dekad ini. Insiden Ahad lalu itu mengorbankan 19 orang apabila pesawat Precision Air terhempas ketika menghampiri bandar barat laut Bukoba. Mendorong usaha menyelamat terburu-buru dilakukan pasukan kecemasan, nelayan dan penduduk bagi menyelamatkan mangsa daripada pesawat yang sebahagian besarnya tenggelam. Kami mengeluarkan sepenuhnya pesawat daripada dalam tasik dan kini siasatan profesional mengenai punca kemalangan sedang dijalankan, kata pihak berkuasa lapangan terbang Tanzania. Precision Air, syarikat senarai awam dan syarikat penerbangan persendirian terbesar Tanzania, berkata pesawat itu adalah jenis ATR 42500 yang dikeluarkan oleh firma Franco-Italy berpangkalan di Toulouse. ATR dilaporkan dinaiki 39 penumpang termasuk seorang bayi dan 4 anak kapal. Seramai 24 daripada 43 orang yang menaiki penerbangan PW494 dari ibu kota kewangan Dar es Salaam itu selamat. Menurut jurucakap kerajaan Gershom Sikwa kepada pemberita di Bukoba, bangsa terdiri daripada warga Kenya dan warga Britain. Sebuah bangunan kediaman pencakar langit di Dubai, Emirat Arab Bersatu UAE terbakar pada Isnin lalu. Bangunan setinggi 35 tingkat itu merupakan sebahagian daripada kompleks menara dikenali sebagai 8 Boulevard Walk, terletak berhampiran Burj Khalifa, iaitu bangunan tertinggi di dunia. Bangunan itu terbakar pada jam 2.20 pagi waktu tempatan. Api merebak di bahagian tepi struktur bangunan tersebut didorong oleh bahan yang mudah terbakar. Seorang penduduk memberitahu media bahawa bangunan tinggi itu mempunyai bahan lapisan yang mana ia dirancang untuk digantikan selepas kebakaran, seperti mana berlaku ketika malam tahun baru pada tahun 2015. Bagaimanapun ia tidak diganti, kata seorang penduduk itu kepada agensi berita tersebut yang tidak mahu namanya disiarkan. Pemaju bangunan itu enggan mengulas mengenai lapisan itu, tetapi berkata tiada sesiapa yang cedera dalam kebakaran tersebut. Gempa bumi berukuran 6.6 pada skala Richter di Nepal pada Rabu mengorbankan 4 kanak-kanak dan 2 dewasa, manakala 5 lagi cedera parah apabila beberapa rumah runtuh di daerah barat Doti. Gempa bumi itu turut menggegarkan New Delhi dan media tempatan menunjukkan beberapa rumah musnah akibat gempa bumi dan penyelamat sedang menggali runtuhan untuk mencari mangsa yang terselamat. Menurut jurucakap tentera Nepal Narayan Selwal, sekurang-kurangnya 2 orang lagi dilaporkan hilang. Pasukan penyelamat tentera darat sudah dikejarkan ke lokasi dan 2 helikopter sedang bersiap sedia di bandar Surkhet dan Nepal Gunj berdekatan, katanya. Pengerusi perbandaran luar bandar Purbi Chowki di Doti, Ram Upadhyay, berkata beliau berada di kampung berkenaan ketika gempa itu berlaku pada 2.12 pagi waktu Nepal. Ia bergegar kuat dan saya bergegas keluar serta-merta. Kini kami sedang mengumpul butiran termasuk jumlah mayat, katanya. Sementara itu, Perdana Menteri Sher Bahadur Dwiba berkata agensi berkaitan sudah diarahkan untuk mengatur rawatan segera dan sewajarnya kepada semua mangsa. Pusat Seismologi Nepal menetapkan gempa bumi pada magnitud 6.6. Sebaliknya, Pusat Seismologi Eropah Mediterranean
atau EMSC menetapkan ia pada magnitud 5.6. EMSC berkata gempa bumi yang berpusat kira-kira 158 km timur laut Pilibhit, sebuah bandar padat penduduk di negeri jiran India, Uttar Pradesh berlaku pada kedalaman 10 km. Tiada kerosakan di sebelah India walaupun gempa itu turut dirasai penduduk. Seorang lelaki ditahan pada Rabu selepas membaling sebutir telur ke arah Raja Charles dan isterinya, Permaisuri Camilla, ketika melaksanakan tugas rasmi di utara England. Saksi memberitahu Reuters bahawa polis bertindak pantas menahan lelaki berkenaan yang berada dalam kalangan orang ramai yang berkumpul bagi menyambut pasangan diraja. Raja berusia 73 tahun dan Camilla 75 menjadi sasaran apabila 3 telur dilempar hingga jatuh berhampiran mereka ketika berjalan di York sebelum mereka dibawa pergi oleh pengawal keselamatan. Ketika kejadian berlaku, seorang lelaki kedengaran menjerit, "Negara ini dibina atas darah hamba dan bukan raja saya," sebelum ditahan oleh beberapa anggota polis. Menurut pemberita yang hadir, penunjuk perasaan itu juga mengejek pasangan diraja itu sebelum membaling telur ke arah mereka. Charles dan Camilla meneruskan upacara tradisi untuk mengalu-alukan raja secara rasmi ke bandar bersejarah itu. Media UK menamakan lelaki itu sebagai bekas calon parti hijau dan aktivis kumpulan protes alam sekitar Extinction Rebellion. Keluarga diraja berada di York untuk menghadiri majlis pelancaran patung Ibu Charles, Ratu Elizabeth II yang pertama diletakkan sejak kematian Baginda Ratu pada 8 September. Syarikat yang bukan berorientasikan keuntungan yang berpangkalan di Belgium, Apopo, telah melatih tikus dan anjing untuk mengesan periuk api serta menghidu wabak batuk kering. Tetapi kerana saiz dan ketangkasannya, tikus juga boleh menjadi alat yang berharga dalam usaha mencari dan menyelamat sedia ada. Tikus terlibat bagaimanapun bukanlah tikus biasa yang kebanyakan orang kaitkan dengan sampah dan penyakit. Ini ialah tikus berkantung gergasi Afrika yang beratnya boleh mencapai sekitar 1,500 gram. So this is where the idea for the rats came in, because the rats are just as trainable as dogs. They've got a great sense of smell, and their small size and natural agility should hopefully make them really good in this scenario where they could squeeze in small spaces and get closer to any victims. Bukan sahaja tikus ini sangat boleh dibida, bermakna mereka juga boleh dilatih seperti anjing, tetapi mereka juga mempunyai jangka hayat yang lebih lama daripada tikus lain. Tikus kami boleh hidup sehingga 8 hingga 10 tahun dalam kurungan, yang bermakna walaupun selepas latihan yang boleh mengambil masa 9 bulan hingga setahun, mereka masih mempunyai kerja yang agak panjang di hadapan mereka, kata Dr. Keane. Tikus-tikus itu telah dilatih untuk mengesan manusia di zon bencana olok-olok seperti selepas gempa bumi dan akhirnya akan dilengkapi dengan beg galas yang didayakan teknologi untuk membolehkan komunikasi audio-visual wireless masa nyata dari dalam tapak serpihan. Mereka juga sedang dilatih untuk menarik Swiss Micro di lahir mereka apabila mangsa telah dikesan. Tikus itu telah menarik pemegang yang tergantung di lehernya dan boleh memberitahu kami dari jauh apabila mereka telah menemui mangsa yang berpotensi. Tambah Keane, dalam ujian, tikus dapat mempelajari urutan tingkah laku asas dalam ruang carian yang terhad, mencari dan bergerak ke dekat mangsa yang terperangkap, mencetuskan Swiss Micro dengan menarik bola yang dipasang pada jaket mereka untuk berkomunikasi dari jauh kepada pengendali mereka apabila mangsa telah ditemui dan kembali ke titik pelepasan untuk menerima makanan apabila pengendali mengaktifkan isyarat beep. Keane berkata mereka kini meningkatkan kerumitan alam sekitar untuk meniru lebih dekat tapak bencana sebenar. Beg galas pelbagai fungsi sedang direka oleh pasukan jurutera di Universiti Teknologi Eindhoven yang akan termasuk kamera video, mikrofon dan pembesar suara untuk komunikasi dua hala dan peranti untuk menjejak
lokasi tikus itu. Setelah tikus mahir, kata Kin, mereka merancang memindahkannya ke Turki untuk ujian latihan tambahan dengan kumpulan mencari dan menyelamat Turki GEA. Jika berjaya, mereka boleh dipindahkan ke ujian operasi di mana tikus boleh digerakkan sebagai tindak balas kepada sebarang bencana alam. Pameran penerbangan dan aeroangkasa antarabangsa China dikenali sebagai Airshow China membuka tiranya di Zhuhai pada Selasa. Dijadualkan berlangsung sehingga Ahad. Pameran itu akan mengetengahkan sejumlah aset penerbangan yang dicipta oleh China kepada para pengunjung. Menurut penganjur, ruang pameran penerbangan angkasa akan disajikan dengan kombinasi 3 modul stesen angkasa China dan 3 model roket pembawa termasuk Long March 5B dan Long March 9. Pengunjung dapat meneroka modul teras Tianhe dan modul eksperimen Tianwen bagi merasai suasana di stesen angkasa dalam pameran kali ini. Selain itu, pesawat termoden China J-20 Mighty Dragon juga mengadakan sesi pertunjukan udara yang mendapat perhatian sebahagian besar pengunjung. Pesawat generasi kelima tersebut merupakan salah satu daripada hanya 3 jenis yang beroperasi di dunia selepas F-22 Raptor dan F-35. Dalam pada itu, China turut mempamerkan jet penumpang terbesar yang pertama dikeluarkan dalam negara selepas pesawat itu diluluskan oleh pengawal selia dengan melancarkan C919 pada pertunjukan udara utama. Pihak berkuasa China berharap C919 yang dibina oleh Commercial Aircraft Corporation of China atau COMAC milik negara akan mencabar model asing seperti Boeing 737 MAX dan Airbus A320. China juga berharap pesawat jet buatan sendiri pertamanya dengan potensi komersial besar-besaran akan mengurangkan pergantungan negara kepada teknologi asing apabila hubungan dengan negara-negara barat semakin merosot, walaupun kebanyakan bahagian pesawat itu diperoleh dari luar negara. Sebutir berlian Fortune Pink, iaitu batu permata gergasi yang sangat jarang ditemui, dijual dengan harga lebih daripada RM134.69 juta pada lelongan di Geneva pada Selasa kepada pelanggan persendirian dari Asia. Permata seberat 18.18 karat itu adalah berlian berwarna merah jambu terang berbentuk pir terbesar yang pernah dilelong, kata firma lelongan Christie. Majlis lelongan yang berlangsung selama 4 minit itu bermula pada RM81.49 juta yang merupakan pembidaan melibatkan 3 pihak yang dibuat menerusi telefon sebelum dimenangi oleh pembida dari Asia itu. Pembeli gembira, ia adalah impian yang menjadi kenyataan, kata seorang pekerja Christie yang mengambil bidaan telefon yang menang memberitahu AFP sambil mengekalkan kerahsiaan identiti pembeli. Menurut rumah lelongan Christie, berlian seberat 18.18 karat itu dianggap mewakili nombor bertuah di Asia dan petanda tentang kemakmuran. Untuk itu sekian saja Lensa Global pada minggu ini. Pastikan anda terus bersama dengan kami pada minggu hadapan waktu yang sama hanya di Bernama TV. Untuk sebarang komen dan cadangan, anda emailkan ke alamat yang tertera di skrin TV anda.